Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah alaina fi qulubina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama pada pagi ini masih lagi diberikan kita ruang dan peluang dengan baki umur yang ada, sama-sama dapat kita mendirikan solat subuh secara berjemaah dan sama-sama dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah taala sekalian, InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kembali pengajian kita bagi membincangkan hadis 40 Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, yang mana kita membicarakan pada hadis yang ke-15 di antara ciri-ciri keimanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah berkata yang baik atau diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah memuliakan jiran tetangga. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi sebelum kita pergi kepada pengajian kita pada pagi ni, inilah tuan-tuan dunia. Terkadang kita tertipu dengan dunia, tuan-tuan. Apa maksudnya, tuan-tuan? Saya perasan ingat suara sedap, tuan-tuan. Rupanya PA sistem baru. Ini salah satu cara memakmurkan, menghidupkan rumah-rumah Allah, tuan-tuan. Kalau belum habis bayar, tuan-tuan, tuan-tuan bagilah sikit sumbangan. Habiskan bayaran untuk PA sistem, tuan-tuan. Selagi digunakan, tuan-tuan, lebih-lebih lagi dilaungkan azan setiap 5 waktu, kan? Sampai ke rumah-rumah jiran-jiran yang ada di sekeliling surau ni, selagi itu pahala kita mengalir, tuan-tuan. PA sistem ni sangat penting. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, entah berapa ratus juta dia punya PA sistem, tuan-tuan, harga nilainya. Bukan 1, 2, mungkin 3, 4 ataupun 5. Satu down, buka lagi satu, on lagi satu, tuan-tuan. Persiapan. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, surau ni pun ada PA sistem baru, kan? Jadi ini salah satu kemudahan untuk masyarakat, kan? Kemudahan untuk para bilal dan imam dan para pengajar di sini. Tak perlu suara nak tekan sangat, tetapi cakap secara perlahan pun dapat didengari dengan jelas, tuan-tuan. Ada PA sistem kuat, tuan-tuan, berdengung-dengung kita dengar, tuan-tuan, nak pecah gegendang telinga. Tapi kita tak faham apa cakap, tak clear. Tapi ini alhamdulillah sedap, tuan-tuan, kan? Cakap perlahan pun, kan,
suara jelas kan, boleh didengari oleh pendengar. Jadi kita sambung balik tuan-tuan kepada pengajian kita, yang mana kita masih lagi membicarakan salah satu ciri orang yang beriman, orang yang memuliakan tetamu. Maka tajuk seterusnya, di antara cara berbuat baik kepada memuliakan jiran. Ini antara salah satu daripada cara berbuat baik kepada jiran. Yang yakni banyak cara berbuat baik kepada jiran, antaranya yakni menolong ketika berhajat. Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan tidak boleh kenyang seorang mukmin sedangkan jiran tetangganya kelaparan. Kemudian dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man amana bi man bata sya'bani wa jaruhu ila janbihi ja'iun wa huwa ya'lamu. Tidak beriman kepadaku, kata Nabi SAW, ataupun tidak sempurna imannya orang yang bermalam, yakni tidur dalam kekenyangan, sedangkan jiran tetangganya dalam kelaparan dan dia mengetahuinya. Nabi sebut tak sempurna iman seseorang. Dalam ini Nabi kata tak sempurna iman orang tu kepadaku. Maksudnya dia tak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tak berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW, kan? Yang mana dia tidur dalam keadaan kenyang, kan? Sedangkan ada daripada jiran tetangganya yang tidur dalam keadaan lapar, tuan-tuan. Kalau section 20 ni saya boleh sebut ginilah, tuan-tuan, kan? Sebab section 20 ni dia, kita kata taraf hidup tu sama je, kan? Dia tak sama belah seberang sana, kan? Section 7, section 9, kan? Itu kita nampak taraf hidup sama juga, kaya-kaya melangit, tuan-tuan, kan? Sini sederhana lah. Mungkin ramai orang yang susah. Kalau orang kaya, tuan-tuan, rumah 8 tingkat, takkan rumah macam ni, tuan-tuan, betul kan? Jadi maksudnya orang yang sederhana hidupnya. Kita tak tahu jiran kita kiri kanan. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan, selepas daripada pandemik COVID-19, tuan-tuan, ramai daripada kalangan kita mungkin yang telah diberhentikan kerja. Company nak bayar pampasan pun, company pun dah tak ada apa, tuan-tuan. Lingkup, tuan-tuan, sebab COVID-19. Jadi hidup dengan dalam kesusahan. Sepatutnya kita sebagai jiran, kita mengambil peduli, kan, tentang permasalahan yang berlaku, kan? Tak mampu bantu semua perkara, sekurang-kurangnya bantulah sebahagiannya, kan? Dan menjadi pendengar yang baik, kan, jika mengadu masalah kepada kita, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, kita ni, khususnya orang Islam di Malaysia ni, tuan-tuan, kita ni terkenal dengan sifat pemurah. Palestin tu bukan negeri kita, tuan-tuan. Orang Palestin tu bukan darah daging kita. Tapi bila berlaku bencana, semua orang Malaysia bagi bantuan, tuan-tuan. Alhamdulillah. Masa COVID-19, tuan-tuan, melanda, PKP, tuan-tuan. Sampai sekarang saya ingat lagi lagu, tuan-tuan. PKP datang lagi, kan? Dah tak ada buat apa, tuan-tuan, duduk rumah, kan? Jadi walaupun susah, kita semua susah, semua orang tak bekerja masa tu, tuan-tuan. Adalah sektor-sektor tertentu, tapi masing-masing, kan, ada sedikit rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan, yang sedikit itu pun dikongsikan bersama, tuan-tuan. Ada food bank, kan, bantuan makanan. Surau ni pun, kan, tak terlepas juga, sama juga bantu masyarakat, kan. Bahkan bukan sekadar orang Islam, orang bukan Islam pun diberikan bantuan sama. Bagi beras, bagi telur, bagi gula dan sebagainya, tuan-tuan. Ini salah satu ciri yang baik ataupun akhlak mulia, cara bagaimana kita memuliakan jiran tetangga kita. Maka kita ingat daripada hadis ni, tuan-tuan, kan, yang kita pelajari ni, antara salah satu ciri orang beriman. Nah, kita kata aku beriman, aku orang Islam. Maka apa buktinya? Buktinya kita dengan memuliakan jiran tetangga kita.
Kemudian dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Zar radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, jika engkau memasak daging atau seumpamanya yang berkuah, banyakkan kuahnya, kemudian perhatikan keluarga tetanggamu dan berikanlah sebahagiannya kepada mereka dengan baik. Jadi disebutkan maksud berikan kepada mereka sebahagian daripada masakan itu, yakni yang pertama membantu dan berusaha memberi manfaat kepadanya, sekalipun terpaksa bertolak ansur dalam mendapatkan hak perkara yang sepatutnya menjadi miliknya. Selagi sikap tolak ansur itu tidak mendatangkan mudarat. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah seorang daripada kamu menegah jirannya daripada menyandarkan kayu pada dinding rumahnya. Jadi yang pertama, kerana hadis ni contoh kita ada masak lebih sikit tuan-tuan, masak apa daging ayam ke lembu ke dan sebagainya, maka lebihkan kuahnya, maksudnya banyakkan masakan itu supaya dapat kita kongsikan dengan jiran yang lain tuan-tuan. Kita tak tahu kan, setengah orang tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tuan-tuan saya pernah dengar kan, seumur hidup tuan-tuan ada yang tak pernah makan daging pun ada. Bukan sebab gaut tuan-tuan ataupun go out, tapi tak makan daging sebab tak mampu tuan-tuan. Ada orang macam tu tuan-tuan. Saya pergi kampung orang asli tuan-tuan. Pergi kampung orang asli. Kampung orang asli tuan-tuan, dulu kami buat korban sembelih kat Selangor, hantar daging kat sana. Asalnya hukum syarak tak boleh tuan-tuan. Bukanlah kita langgar hukum syarak memindahkan daging, memang daging tu sudah diniatkan oleh orang yang nak buat korban tu untuk sedekah pada orang asli. Kenapa? Ni salah satu bentuk kaedah cara untuk berdakwah di kampung orang asli tuan-tuan. Jadi kami akhir sekali kami dapat buat juga kat kampung orang asli, tapi bukan betul-betul kat kampung sembelihnya. Sembelihnya dekat dalam hutan tuan-tuan. Sebab orang asli ni dia ada satu kefahaman adat budaya dia, dia tak benarkan orang tumpah darah dalam kampung dia. Mungkin takut rimau datang ke, bau darah lembu ke kan. Kita tak tahu, Allahu a'lam. Dia lebih tahu. Nanti dia faham akan datang kecelakaan pada kampung dia. Jadi bila kami buat korban agih daging kampung orang asli ni tuan-tuan, ada orang asli ni seorang ni lah kan, dia cerita apa, dia kata dia dah masuk Islam 10 tahun tak pernah makan daging korban. Tuan-tuan, jiran kita tuan-tuan mana dekat, Kemboja ke orang asli dengan tempat kita ni. Contohlah kita ambil Kelantan, jauh sikit lah kan. Jangan cerita Sabah Sarawak, lagi jauh. Nak pergi Kelantan dengan pergi Kemboja, mana lagi jauh tuan-tuan. Kita banyak hantar Kemboja pun samalah, saudara kita orang Islam, orang susah. Tapi jiran kita dekat sini pun langsung kita tak perasan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan salah faham, bukan saya kata ni tak boleh buat kat Kemboja, jangan salah faham tuan-tuan. Kalau nak suruh saya buat pun kami tak ambil banyak, seekor 2 ekor je setahun. Jadi selalunya memang kami tak buka lah tuan-tuan. Dengan kawan-kawan dah cukup dah 2 ekor tuan-tuan. Sebab tak ada siapa nak uruskan. Jadi cuma saya nak sebut ni, kalau ada dengar orang lain nak buat tuan-tuan, tumpang-tumpang lah tuan-tuan. Manalah tahu pihak surau akan datang nak buat kan. Sama-sama kita boleh bekerjasama kan untuk program ni. Kami carikan tempat kan, sediakan apa ni, pengangkutan dan sebagainya, kita boleh buat di kampung orang asli tuan-tuan. Tajaan Surau An-Nur Session 20 contohlah. Ini kita nak sebut tuan-tuan,
Kita kadang-kadang kita tak perasan jiran yang berada di sekeliling kita, tuan-tuan. Macam mana kehidupan mereka, kan? Kesusahan, kan? Ada yang makan sehari sekali, tuan-tuan, kan? Kerana kepayahan hidup. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan, kan? Kalau orang memang tak tahulah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita semua ni bukan kebanyakan asal Selangor. Saya asal Melaka, negeri apa, Darul Bersejarah, tuan-tuan. Tuan-tuan ada mungkin daripada Kelantan, daripada Terengganu dan sebagainya. Tuan-tuan cuba balik kampung, orang kata orang Selangor baliklah, kaya orang Selangor. Kaya apa kita, tuan-tuan, orang Selangor? Gaji 3,000 semput, tuan-tuan. Betul tak? Kalau kita duduk, contoh saya balik Melaka, gaji 3,000, saya senyum, tuan-tuan. Rumah berapa je, tuan-tuan? Mana Melaka, mana ada tol ke negeri Melaka, tuan-tuan? Utara Selatan lah nak masuk Melaka. Tuan balik Terengganu, balik Kelantan, tuan-tuan duduk sana, kos sara hidup rendah. Tapi di Selangor, tuan-tuan, 3,000 tu miskin, tuan-tuan. Boleh minta zakat, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan. Jadi nampak indah, tetapi kan Allah Ta'ala yang tahu keperitan dan kesusahan yang kita alami ni, tuan-tuan. Jadi apa yang sedikit Allah Ta'ala kurniakan rezeki pada kita, kongsi-kongsilah pada orang lain. Macam saya sebutlah, kita umat Islam di Malaysia ni hebat, tuan-tuan. Kita susah macam mana pun, kita dengar orang susah, mudah kita membantu dan sebagainya. Ini satu pujian, kan, yang saya lontarkan kepada umat Islam di Malaysia ni, tuan-tuan. Termasuk jiran tetangga kita Indonesia dan sebagainya, tuan-tuan. Ada beza dengan negara lain, tuan-tuan, kan? Tak boleh sebutlah nama, tak elok, kan? Tapi tak sama dengan Malaysia. Malaysia mati paling murah, tuan-tuan. Orang nak mati, kos pengurusan jenazah paling murah Malaysia, tuan-tuan. Kalau di sini berapa? 2,000 ke tak sampai 2,000 totally? Sekitar 1,000. Sekitar, tuan-tuan, 1,000. Ialah tanah kubur, tanah wakaf, tuan-tuan. Kalau di negara lain, tuan-tuan kena beli tanah kubur. Orang Islam beli tanah kubur, bayar 20-30 ribu, tuan-tuan. Tu kalau nak mati kena tangguh dulu, tuan-tuan. Kumpul duit dulu. Kita Malaysia ni, tuan-tuan, tu percuma kubur, percuma. Sebenarnya 1,000 tu macam dah tak ada pun sebenarnya. Bayar khairat kematian itu pun bayar tak bayar, tuan-tuan. Tapi bila meninggal, orang uruskan jenazah A to Z percuma je. Tengok hebatnya orang Malaysia, orang Islam Malaysia ni, tuan-tuan. Kerana dengan sebab apa? Kerana suka bersedekah, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, kan? Termasuk daripada hadis ini, tuan-tuan. Ciri orang beriman, yakni orang yang suka ataupun yang mengambil berat berkenaan dengan jiran, tuan-tuan. Kemudian menghulurkan hadiah kepada jiran, terutama ketika ada majlis lah, kan? Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni isteri Nabi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud janganlah seseorang itu memandang hina kepada jirannya sekalipun kerana satu farsinashah. Yakni maksudnya janganlah kamu memandang kencil untuk menghadiahkan jiran tetangga dengan sedikit benda sekalipun hanya dihadiahkan dengan, iaitu tulang yang hanya mengandungi sedikit daging. Dengan kata lain, hendaklah kamu memberi hadiah dalam apa jua keadaan. Dalam salah satu sunnah dalam agama Islam ni, yakni memberikan hadiah. Memberikan hadiah. Nabi sebut walaupun memberikan sedikit, ialah orang kita pun suka makan tulang, kan, tuan-tuan. Kalau buat korban, tuan-tuan, bukan daging je disapu, tulang-tulang pun kita balun, tuan-tuan. Tapi bukanlah tulang-tulang, betul-betul tulang, siapa nak makan, kan? Jadi tulang yang ada sisa-sisa daging sedikit yang melekat pada tulang. Jadi dalam hadis ni Nabi kata apa? Kan? Nak bagi, kan, hadiah ataupun nak bagi sesuatu kepada orang lain, berilah walaupun kita mampu beri yang sedikit.
Tak mampu banyak, nak hadiahkan seekor lembu ataupun kambing, tulang kambing, tulang lembu pun jadilah, tuan-tuan. Maksudnya berkongsi rezeki kita walaupun sedikit dengan orang lain, tuan-tuan. Allah Ta'ala suka orang yang bersedekah, orang kaya yang bersedekah. Tetapi Allah Ta'ala lebih suka orang miskin yang bersedekah. Orang kaya memang ada duit, dia boleh mampu bagi, dia boleh tanya cukup tak cukup. Tapi orang susah dalam keadaan dia tak ada pun, dia boleh adakan untuk bantu orang lain, tuan-tuan. Kan? Maksudnya apa? Kan? Betapa susah nak bersedekah pada orang yang susah ni, tetapi dia tetap cuba untuk bersedekah, untuk membantu. Maka walaupun sedikit, kan, dia tetap akan kongsikan dengan orang lain, tuan-tuan. Ini hebat, tuan-tuan. Hebat. Jadi kita tak mampu bagi banyak, kan? RM1 pun RM1 lah, tuan-tuan. Kerana RM1 tu bukan, Allah Ta'ala bukan melihat kepada nilai, tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan bagi RM1 ke, RM10 ke, RM1,000 ke dan sebagainya, Allah Ta'ala bukan melihat pada nilai. Allah Ta'ala melihat kepada kesungguhan dan keikhlasan kita ketika memberi, tuan-tuan. Kalau melihat pada nilai, betapa orang kaya tu lebih besar pahala daripada kita, tuan-tuan, kita tak banyak duit mana. Tapi tak, tuan-tuan, Allah Ta'ala bukan melihat pada nilai, Allah Ta'ala melihat kepada kesungguhan dan keikhlasan ketika memberi. Saat kita susah, saat kita rasa perit, saat nak keluar tu macam berat je, sebab kita pun cukup-cukup nak hidup. Tapi masa tu kita tak apalah, ya Allah, aku yakin dengan rezeki yang kau berikan pada aku, kan? Tambahan nikmat, kan, yang engkau akan berikan pada aku keluarkan sebahagian harta aku untuk bantu sesama orang Islam, tuan-tuan. Jadi salah satu bentuk memuliakan tetamu, kan, memuliakan jiran, bila mana jiran mengadakan majlis, tak kira majlis perkahwinan, majlis akikah dan sebagainya, datang tu jangan lenggang kangkung lah, maksud dia. Bawa lah sikit hadiah. Masyarakat kita macam ni, tuan-tuan. Masyarakat kita dulu bawa hadiah, sekarang bawa duit. Boleh lah, sama je, tuan-tuan. Sama, bahkan duit tu besar manfaat untuk jiran kita. Ada orang kata pergi kenduri kahwin tak boleh bagi duit. Tak sampai kepada matlamat kenduri kahwin. Orang kenduri kahwin tak pernah minta duit pun, tuan-tuan. Bawa tak, kita bagi tak bagi, tuan-tuan, kita datang, dia suruh kita makan, tambah 3-4 kali pun dia tak soal, tuan-tuan. Kan? Dia bukan mengharap, tapi kita sebagai tetamu, sebagai salah satu adab dan akhlak kita sebagai seorang Muslim dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, kan, bawalah hadiah. Mungkin kita tak bawa hadiah, malah nak pergi beli hadiah, nak wrap dan sebagainya. Kita hulurkan sedikit wang ringgit sebagai tanda hadiah ingatan daripada kita, tuan-tuan. Saya pagi ni, tuan-tuan, hari ni majlis ada 2 majlis. Mata mengantuk ni, tuan-tuan, balik semalam kat pukul 1 sampai rumah. Dan pagi ni pukul 9.30 ada majlis pertunangan, tapi bukan saya lah. Ni sepupu isteri saya minta bacakan doa, tuan-tuan. Orang lain punya tunang kita baca doa. Nanti kalau kita tunang, siapa nak baca doa, tuan-tuan? Habis tu nanti nak kena bergegas ke Kelang pula, kan? Pagi ni majlis dekat ni je, Lutong dekat je, kan? Lepas tu Kelang ada kenduri kahwin sahabat AJK Masjid lah. Jadi kalau tak pergi, tak sedap pula, tuan-tuan. Saya ni susah, tuan-tuan, nak ke sana kemari, kan? Dulu bapa mentua saya, dia tak pernah tanya, kan? Dia mungkin dia tak perasan. Tadi semalam dia tanya, kau tak penat ke? Kan? Penat-penat, tuan-tuan. Tapi saya ni fikir satu je, kumpul sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan ni, mudah-mudahan nanti, kan, kita tuai hasilnya di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Kuliah balik malam pukul berapa, bawa jemaah umrah, tuan-tuan, kan? Bukan buat rehat-rehat, tuan-tuan, kan? Bawa jemaah umrah ni kita nak kena khidmat pada jemaah, kan? Balik kuliah lagi, tuan-tuan.
program sana, program sini. Jadi saya minta maaf lah kalau ada yang jemput saya kenduri ke dan sebagainya, saya tak dapat hadir. Mudah-mudahan faham lah kan. Saya kalau boleh pecah 4 badan ni tuan-tuan, ni satu separuh pergi suku pergi sana, suku pergi sini, selesaikan kerja. Tak boleh. Jadi ikut kemampuan saya lah tuan-tuan. Semalam tuan-tuan, semalam hari apa? Semalam hari Sabtu, hari Jumaat tuan-tuan. Hari Jumaat saya solat Jumaat di Kampung Batu Belah. Kemudian saya ada program di SRA Integrasi Tengku Ampuan Fatimah Batu Belah jugalah, sampai pukul 5 petang. Semalam hujan lebat pula tu, mata ngantuk, penat, letih tuan-tuan. Kuliah pula di Jalan Kebun, Jalan Kebun Shah Alam jugalah, alamat dia Shah Alam kan, Jalan Kebun. Saya bawa kereta tuan-tuan, saya dah rasa macam bukan saya bawa kereta, kereta bawa saya. Punya terlelap tuan-tuan kan. Tapi jalan jam tak apa, terlelap kan, tekan brek lelap. Tahu-tahu orang horn, terkejut. Jalan sikit ke depan tuan-tuan. Risau. Kita kereta bukan canggih macam kereta zaman sekarang, ada depan gas, boleh berhenti sendiri kan. Dia kalau berhenti sendiri tak apa tuan-tuan. Jangan tertekan pedal minyak, langgar orang depan. Punyalah letih tuan-tuan. Ni umur lah nak masuk 40 ni tuan-tuan. Tuan-tuan lebih tahulah kan. Bila meningkat setahun demi setahun, kita akan rasa perubahan pada jasmani kita kan. Badan makin dah tak kuat macam dulu kan. Mata makin dah tak nampak, telinga pun makin dah tak dengar dan sebagainya tuan-tuan. Itu maksudnya apa? Allah Ta'ala dah bagi sign pada kita, alamat tanda. Dah tak lama dah tu kan. Jadi siap sedia dengan apa perkara yang patut tuan-tuan. Inilah kehidupan tuan-tuan. Kemudian kita masuk pula yang seterusnya, tajuk seterusnya, memuliakan tetamu sebahagian daripada iman dan sebahagian daripada gambaran kebaikan Islam seseorang. Rasulullah SAW menerangkan kepada kita melalui hadis ini bahawa sesiapa yang beriltizam dengan syariat Islam, istiqamah berpegang dengan syariat Islam dan berjalan di atas jalan mukmin yang sejati, maka mestilah dia memuliakan, berbuat baik dan berlaku ihsan kepada tetamunya. Ini kita masuk yang ketiga. Nabi kata, Nabi SAW sebut kan, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia memuliakan, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Saya tetamu pagi ni tuan-tuan, saya bukan section 20 punya orang tuan-tuan. Kena dimuliakan, bukan minta dimuliakan tuan-tuan, kena muliakan. Kenapa saya sebut gini tuan-tuan? Ini fungsi tuan-tuan orang yang mengurus rumah Allah, masjid, surau kan. Setiap orang yang datang tu, orang tu tetap tetamu. Ada ke tuan-tuan tinggal kat sini berkampung tuan-tuan? Inilah rumah tuan-tuan, inilah tempat tuan-tuan tinggal, sembahyang. Tak ada. Tuan-tuan kejap lagi balik lah. Lepas tu nanti Zuhur datang balik. Lepas tu balik. Kita ni tetamu, menyinggah je di sini tuan-tuan. Jadi yang menguruskan masjid dan surau bukan berbalah dengan masyarakat, tetapi berkhidmat dengan masyarakat tuan-tuan. Memuliakan masyarakat. Ini salah satu bentuk akhlak tuan-tuan, cara mana nak dakwah, ajak masyarakat, pujuk datang tuan-tuan. Terkadang memang kita akan cakap tuan-tuan, sama ada dalam hati, sesama kawan-kawan kita, aku puas dah cakap, azan corong tu arah rumah dia kan, bergegar rumah, retak rumah dengar azan, tapi tak pernah nak datang. Fed up aku. Kadang-kadang kita cakap macam tu, menyampah, malas aku. Ialah kita sebagai manusia, kadang-kadang memang terkeluar perkataan, ucapan gitulah. Tapi jangan pernah putus asa. Mungkin tak hari ini, lusa. Tak lusa mungkin akan datang tuan-tuan tahun depan. Tak mungkin bukan dia, tapi keturunan dia nanti satu hari tuan-tuan akan terkesan dengan istiqamah dan sabar kita dalam berdakwah kepada mereka ni tuan-tuan. Tapi dakwahnya dengan cara apa? Dengan cara yang baik lah, dengan lembut, dengan ihsan, dengan kebijaksanaan tuan-tuan.
pujuk masyarakat. Pujuk. Jangan kita ni duk perli-perli orang datang masjid, datang suruh, baru nampak mata hidung, berpuluh tahun kau duduk seksyen 20 ni, baru nampak tangga surau An-Nur. Jangan cakap macam tu tuan-tuan. Itulah kali pertama dia datang dan itulah kali terakhir tuan-tuan. Langsung tak nak datang. Kadang-kadang sikap kita gitu tuan-tuan. Betul? Sikap kita gitu. Contoh anak-anak kecil datang tuan-tuan. Kan? Kau dengan bapak kau sama je. Budak-budak kan dia suka main-main kan, lari-lari. Nanti dia jawab, pakcik, macam mana pakcik tahu saya dengan bapak saya sama? Dulu masa kecil-kecil pakcik pun main sama-sama dengan bapak saya ke? Kan dah kantoi tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan, anak-anak ni tuan-tuan, itulah lumrah dia tuan-tuan. Tuan-tuan takkan boleh kontrol, tuan-tuan takkan boleh ubah. Kalau tuan-tuan boleh ubah, dia jadi diam, senyap tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan sedang rosakkan dia. Betul. Sebab tu fitrah kehidupan dia, dia membesar, dia kanak-kanak, dia suka bermain. Tetapi kita secara tak sedar, dalam bermain itulah dia belajar. Itu sebab tuan-tuan tengok anak-anak yang aktif lebih pandai daripada anak-anak yang pasif, yang duduk diam tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, lebih kreatif, lebih cerdik. Sebab apa? Dalam dia bermain itu sebenarnya aktiviti dia aktif. Dalam masa tu dia sedang belajar sesuatu. Tuan-tuan, daripada main kat jalan, kalau kereta motor langgar, daripada main kat surau ni, mana lebih baik tuan-tuan? Mana lebih selamat? Contohlah, daripada dia berkawan tah mana-mana tuan-tuan, daripada dia berkawan duduk dalam surau ni, kita boleh nampak tuan-tuan. Tak pelik tuan-tuan zaman ni tuan-tuan. Orang mungkin kurang hisap rokok, hisap vape. Tahu vape tuan-tuan yang rokok elektronik, rokok elektrik tu tuan-tuan. Jangan cerita orang tua tuan-tuan. Budak-budak sekolah menghisap vape tuan-tuan. Apa mak bapak boleh tahu? Tak boleh tahu tuan-tuan. Bukan cerita budak, perempuan pun banyak tuan-tuan pakai tudung hisap vape. Teruk akhlak zaman ni tuan-tuan. Jadi kita ni sebagai orang tua tuan-tuan, tunjuk akhlak mulia. Nak tegur boleh, tak salah, mesti kena tegur. Nasihat tu mesti. Nasihat dia bukan hari ni dia dengar, besok dia faham, tak. Kadang-kadang dia makan masa yang lama tuan-tuan. Tapi seiring meningkat usianya, kita selalu nasihat, kita bagi bimbingan, insya-Allah dia akan jadi remaja yang baik. Contoh nampak memang misi-misi, "Mes sini pakcik nak tanya kau. Kau anak siapa, rumah lorong mana, nombor berapa?" Pakcik lama tak nampak, kau baru datang ke surau ni? Baguslah kau ni. Puji-puji tuan-tuan. Kau dah makan ke belum? Belum pakcik. Contoh, jom makan sama-sama dengan pakcik. Jangan kau budak-budak makan kat sana, jangan campur orang tua. Salah tuan-tuan. Kita nak dia jadi dewasa macam kita, tapi dia tak bergaul dengan kita, memang takkan jadi dewasa lah. Maksudnya mentaliti tu tak ada. Tuan-tuan tengok bangsa orang putih. Ni kita ambil contoh, bangsa orang putih, bangsa Arab pula. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok orang dia, kita kata, budak-budak ni cepat matang. Betul. Kenapa? Kerana sistem pendidikan mereka. Orang putih tuan-tuan dan orang Arab, dia tak macam orang Melayu. Orang Melayu ni bahasa dia canggih tuan-tuan. Dia ada bahasa untuk kanak-kanak, bahasa orang muda, bahasa orang tua. Bahasa kanak-kanak tuan-tuan, dia adalah macam mana nak kata tuan-tuan, cara kanak-kanak bertutur lah tuan-tuan. Sepatutnya dia ajar kanak-kanak bertutur cara orang dewasa, tapi dia cakap pun pelak macam budak. Akhirnya anak lambat nak bercakap. Bercakap pun tak fasih. Orang Arab dia tak ada macam tu istilah tuan-tuan. Semua cakap macam bahasa, semua sama. Semua level daripada kanak-kanak sampai dewasa, level bahasa dia sama. Orang putih pun sama tuan-tuan. Tu anak dia, kalau kita tengok kan anak-anak dia, walaupun umur 5 tahun tuan-tuan, umur 4 tahun, kalau dia bercakap sebiji macam orang dewasa. Fasih tuan-tuan. Itu salah satu bentuk pemikiran dan tarbiyah kepada anak-anak ni tuan-tuan. Ya pujuk kan, kau ni cerdik lah, pandai lah. Minta tolong basuh pinggan mangkuk. Lepas kenduri kat surau kan, pinggan mangkuk banyak, kau boleh tolong pakcik tak? Pakcik bagilah sikit. Kau buat nanti datang jumpa claim dengan pakcik.
Ambil soal RM5 contohlah. RM1 tak ada nilai, budak-budak tak nak, tuan-tuan. Dia cerdik, dia kata pergi sekolah RM1 nak beli apa? Paling kurang RM5. Jadi dia tolonglah. Akhirnya dengan sebab pendidikan secara informal, tuan-tuan, secara tak langsung, sama bantu. Akhirnya nanti bila dia besar, sama-sama orang yang menjaga surau ni. Contohlah, yang mana yang dah diterbiah awal, mungkin jadi imam, jadi AJK dan sebagainya, dia akan mewarisi kerja amal soleh dan dakwah yang kita pernah lakukan dahulu. Kita dah meninggal dah dalam kubur, tapi masing-masing ni yang anak-anak dulu ni yang kita didik, buat tahlilan, disampaikan pahala-pahala tu disedekahkan kepada kita yang dah lama meninggal dunia, tuan-tuan. Sangat penting, tuan-tuan. Cuma saya nak sebut macam ni lah, tuan-tuan. Saya pun minta maaf lagi, tuan-tuan. Program amal walad pun saya dah tak teramal lah, tuan-tuan. Kan? Saya 2 minggu sini, 2 minggu Saudi, 2 minggu sini, 2 minggu Saudi, tuan-tuan. Tak terkejar. Kan? Tapi insya-Allah lah, tahun depan saya cuba kurangkan, sebab saya dah rekrut ramai mutawif-mutawif baru, kan? Jadi saya akan kurangkan, mungkin selang sebulan ataupun selang 2 bulan saya ke Saudi lah. Mungkin insya-Allah nanti kita boleh mulakan balik. Saya rindu. Saya rasa mungkin ada yang dah kahwin kot budak-budak ni, kan? Yang dah habis SPM pun dah ada dah, kan? Berapa lama, tuan-tuan, program ni. Saya nampak kesan dia apa, tuan-tuan. Bahkan ada mak ayah WhatsApp saya, tuan-tuan. Ustaz, bila nak buat program ni, Ustaz? Program simple, santai je. Program ulang benda yang sama je, tuan-tuan. Tapi ulang yang sama itulah, bila kita ulang dan ulang dan ulang, dia akan mantap dalam diri dia, tuan-tuan. Cerita buat sembahyang je. Sembahyang, kemudian akhlak dengan mak ayah. Saya ulang tu je. Akhlak dengan mak ayah, dengan masyarakat. Mudah-mudahan ada kesan lah kat rumah dengan mak ayah dia berakhlak dengan akhlak mulia, tuan-tuan. Kan? Ada yang daripada sekolah rendah dah habis sekolah menengah kot, kan? Ada, tuan-tuan. Dah sekolah menengah tak segan datang lagi. Walaupun dia bukan nak jadi pendengar, nak sama-sama ikut, tapi sekurang-kurangnya dia datang tu untuk bantu saya untuk didik adik-adik yang lain, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, kalau pihak surau boleh pun cari idea, kan, boleh sediakan orang lain ke apa, teruskan program macam ni, kan? Ini sangat penting, kan, untuk pendidikan secara tidak langsung pada anak-anak ni, tuan-tuan. Ada anak-anak ni yang tak sekolah agama. Jadi tak sekolah agama, dari segi sudut pendidikan agama, cerita bab sembahyang ni apa, kurang sikit lah. Tapi bila ada program-program macam ni, sikit sebanyak, tuan-tuan, dia akan bantulah anak-anak ni. Saya tak suka program setahun sekali, kan? Saya tak gemar macam tu lah. Saya nak kalau boleh pendidikan tu berterusan sampai bila-bila, tuan-tuan. Mungkin sekarang ni saya akan datang, mungkin anak-anak ni nanti yang dah bergelar ustaz, ustazah, kan, duduk kat Seksyen 20 ni, khidmat balik dengan masyarakat, kan, yang ada di sini, kan. Macam contoh anak pengerusi surau, tuan-tuan, kan. Alhamdulillah, sikit sebanyak khidmat juga dengan tempat asal dia tinggal di sini, tuan-tuan. Jadi kita ambil sikit lagi, tuan-tuan. Saya nak kena pergi maju orang bertunang ni, tuan-tuan. Kemudian disebut di sini, itu adalah bukti kesempurnaan siqah, yakni kepercayaan dan benarnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi disebut di sini, inilah bukti kesempurnaan siqah, kepercayaan dan tawakalnya, tuan-tuan. Kita ni susah, tuan-tuan, tapi bila orang datang rumah kita, kita keluarkan apa yang kita ada untuk kita jamu tetamu kita. Jadi tawakalnya kat mana? Kita percaya, kan, dengan sedikit yang kita keluarkan, dengan apa yang ada kita beri jamu makan pada orang lain, Allah Ta'ala akan ganti balik rezeki itu, bahkan dengan yang lebih baik daripada apa yang kita
keluarkan tuan-tuan. Itu salah satu bentuk tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang tinggi tawakalnya ini tuan-tuan, tinggi harapannya kepada Allah, dia tak susah nak bersedekah. Tak susah nak memberi hadiah, memberi orang makan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dia yakin setiap apa yang dia lakukan itu akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya kongsikan pada pagi ini sikit sebanyak jadi panduan pedoman dalam kehidupan kita untuk berakhlak dengan akhlak mulia, dan membuktikan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul dengan menelusuri dan mengikut jejak langkah ajaran yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya tutup kuliah pada pagi ini, ada beberapa informasi. Yang pertama, bulan depan saya tak dapat hadir kuliah. Saya sebulan di Tanah Suci. Bulan depan lah, sebulan. InsyaAllah bulan 2 ada balik lah. Ni yang saya ingat lah, tarikh-tarikh bulan 3 pun insyaAllah ada kuliah di sini. Kemudian yang seterusnya, saya ada bawa air zam-zam. Air zam-zam 1 botol 5 liter. Saiz botol tu lah. Kalau ada sesiapa berhajat, sagu hatinya RM150 tuan-tuan. RM150. Ni saya cari dana sebenarnya untuk next project tahun depan. InsyaAllah saya nak cuba setiap bulan, hujung bulan, kalau ada tuan-tuan sama-sama nak join, nak ikut sekali untuk kita masuk kampung orang asli. Tapi kita tak buat program besar, hanya bawa bantuan beras sahajalah. Bawa beras, ialah kita masuk kampung orang, tak bawa apa-apa, tak seronok lah kan. Jadi kita umpan dengan beras lah, bahasa mudah faham. Kita bawa beras untuk kita nak eratkan silaturahim, dan kita nak hidupkan solat berjemaah di kampung-kampung orang asli yang ada surau. Jadi insyaAllah tahun depan setiap ujung bulan lah, minggu kelima. Saya target minggu kelima. Jadi ini salah satu cara lah. Saya boleh bawa balik sikit lebih air zam-zam ni, saya jual, dapatlah kumpul-kumpul sikit duit. Beli beras lah, beras 5 kilo. Kalau ada siapa-siapa nak derma beras, boleh. Beras 5 kilo kami akan bawa, sedekahkan pada orang asli, sembahyang berjemaah, sama ada tidur semalam atau 2 malam, tu balik ke sini lah. Kita tak buat program apa, tak ada kenduri apa semua, tak cukup kaki tangan. Itu kita nak hidup, sebab kami pun dah berapa buah surau kami berjaya buat, tapi dari segi pengimarahan dia masih kurang. Jadi kalau kita tak mulakan, sampai bila-bila dia tak akan bermula. Jadi mulakan, datang sebulan sekali, 2 bulan sekali, Nak datang tiap-tiap bulan susah sebenarnya, sebab satu kampung ke satu kampung Tapi sekurang-kurangnya setahun dapat datang 2-3 kali pun jadilah dapat sembahyang berjemaah. Bila kita sembahyang, azan dilaungkan, mudah-mudahan seorang datang. Akhirnya nanti insya-Allah hidup surau di tempat-tempat orang asli ni dengan sembahyang berjemaah insya-Allah. Itu usaha sedikit yang mampu dilakukan insya-Allah. Tapi kalau selagi kita tak bermula, kita tak mula langkah pertama, kita tak akan ada langkah yang seterusnya. Saya hanya mulakan sahaja. Mudah-mudahan daripada tu insya-Allah ada penerus-penerus yang dapat meneruskan kerja dakwah ni. Tuan-tuan nak tahu orang-orang jemaah tabligh ni tuan-tuan, sahabat-sahabat kita jemaah tabligh, mereka masuk tuan-tuan tolong. Apa ni, tidur dia kan ada yang apa, keluar 3 hari, keluar macam tu lah kan. Ada keluar sekarang ni, ada yang keluar ke kampung-kampung orang asli tuan-tuan, duduk kampung orang asli, sembahyang berjemaah. Nak ceramah cakap lebih-lebih tak ada siapa nak datang, tak apalah, tapi sembahyang berjemaah, bawa bantuan dan sebagainya. Sikit demi sikit, lama-lama hidup. Walaupun dapat setiap waktu 3-4 orang pun jadilah. Yang penting surau tu tak sunyi daripada orang sembahyang berjemaah.
Perlahan-perlahan kan, akhirnya alhamdulillah kan, satu kampung masuk Islam tuan-tuan. Kalau kita tengok statistik tuan-tuan, di Malaysia ni orang asli Islam ni lebih kurang 30% je tuan-tuan. Jauh lagi tuan-tuan, tak sampai separuh lagi. Jadi kita bantulah sama-sama tuan-tuan. Saya pun insya-Allah tengah kumpul modal tuan-tuan, sikit-sikit lah. Ada rezeki Allah Ta'ala bagi untuk beli 4x4 lah, untuk nak angkat barang-barang bantuan ni tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan doakanlah tuan-tuan. Mudah-mudahan saya target tahun depan ni lah. Tahun depan ni tengah tahun ke hujung tahun, tengoklah kumpul-kumpul duit sikit, nak beli satu tuan-tuan untuk angkat-angkat barang ni tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kalau ada siapa yang berhajat nak air zam-zam, satu botol tu 5 liter saiz dia, dia punya sagu hati dia RM150 lah. Ada 2 botol je, banyak sebenarnya kat rumah, saya bawa sikit-sikit lah, supaya semua orang dapat ambil manfaat dia lah kan? Kalau habis kat sini tuan-tuan, tempat lain tak dapat lah. Jadi saya buat sikit-sikit. Jadi kalau ada siapa nak nanti, boleh jumpa saya lah lepas daripada kuliah ni, insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita pada pagi ni dengan bacaan doa dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami, seperti mana cahaya matahari dan bulan-Mu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian tuan-tuan, ada satu perkara lagi. Kalau ada sesiapa yang berhajat, insya-Allah minggu depan hari Rabu saya ke Tanah Suci. Kalau ada siapa berhajat nak kirim wakaf Quran, kerusi roda, wakaf kerusi sembahyang, ataupun nak buat akikah, tuan-tuan boleh nantilah lepas sembahyang ni, lepas kuliah ni, boleh ambil nombor telefon saya lah. Akikah tu selalunya RM500, kambing lebih kurang 30 ke 40 kilo lah. Jadi saya tak ambil apa-apa tu. Dulu saya ambil lah cas RM50 tuan-tuan, nak ambil sebagai untung lah, cas RM50 perkhidmatan. Sekarang malas saya nak fikir tuan-tuan, nak atur ni. Saya bagi nak ambil RM500, selesaikan semua. InsyaAllah di sana kita akan buatkan jamuan. RM500 tu sekali dengan kambing, ada nasi Arab apa semua, bagi makan orang tuan-tuan, dengan RM500. Macam Quran dan kursi sembahyang tu, kursi lipat tu RM50 satu, dan kursi roda RM400. Kursi roda tu harga dia tak tentu, dalam 3,5 ke RM400. Jadi selalunya kan ada lebih. Kalau tuan-tuan nak sedekah-sedekahlah. Kalau tuan-tuan nak balik, saya pulang balik lah. Itu saya bagi tahulah. Jadi kalau ada sesiapa yang berhajat, nanti boleh ambil nombor telefon saya nanti, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.